sends me higher than the moon. With every twinkle in your eye you strike that match that lights my heart on fire. When you're near I hide my blushing face and trip on my shoelaces. Grace just isn't my forte, but it brings me to my knees when you say Assalamualaikum, salam sejahtera murid-murid. Pada video kali ini kita akan belajar subjek kemahiran manipulatif unit 1 panca indraku dengan tajuk Makanan Berkhasiat, Badan Sehat. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid-murid akan dapat pertama, mengenal pasti bau makanan elok, basi atau rosak. Kedua, membezakan bau makanan elok, basi atau rosak. Ketiga, menjelaskan melalui contoh kepentingan mengenal pasti bau makanan elok dalam kehidupan harian. Yang keempat, memilih makanan yang bersih dan selamat berdasarkan bau makanan dalam kehidupan harian. finding words I mutter, tongue tie, twisting foot in mouth I start to stutter. Sebelum kita pergi lebih jauh, jom bersama-sama dengan cikgu untuk mengetahui tips mengenal pasti makanan basi atau rosak. Bulan Ramadan ini, semua umat Islam berpuasa. Di negara kita, bulan Ramadan ni selain ibadah akan buat kita asyik terfikirkan makanan. Ada di antara kita akan masak atau beli makanan awal untuk sahur atau berbuka bagi menjimatkan masa, terutamanya bagi mereka yang bekerja. Kadang-kadang kita tak perasan sama ada makanan tersebut masih elok atau dah basi. Di sini, cikgu akan kongsikan 5 tips untuk kamu elak termakan makanan basi. Tips yang pertama, berkulat, jangan fikir banyak, terus buang semua. Jangan buang bahagian itu sahaja. Makanan yang berkulat menandakan makanan tersebut sudah tidak boleh dimakan. Kulat yang terdapat pada makanan mempunyai bakteria yang tak boleh dilihat seperti keracunan makanan, alahan, dan masalah pernafasan. Sekiranya Anda termakan makanan yang dah berkulat ini, segera berjumpa dengan doktor untuk memastikan tiada sebarang jangkitan lain. Terdapat kes di mana kulat pada makanan ini boleh meragut nyawa akibat toksin beracun yang dihasilkan kulat tersebut. Jika makanan dah berkulat, buang semuanya. Anda jangan buang bahagian yang nampak berkulat sahaja, tapi makan yang selebihnya. Ini kerana akar kulat masih boleh tumbuh di dalam makanan yang mana walau telah dibuang pada permukaannya dan masih boleh membahayakan kesihatan kita. Tips yang kedua, dah berubahlah warna makanan ini. Elakkan makan makanan yang dah berubah warna dari warna asalnya. Contohnya, daging kalau sebelum dimasak bertukar warna dari merah ke warna coklat, maksudnya daging tersebut sudah tidak segar dan tak selamat untuk dimakan. Sama juga halnya selepas dimasak. Kalau berubah warna dari warna coklat ke warna kelabu,
elakkanlah dari dimakan. Cara tengok perubahan warna makanan ini paling sesuai untuk makanan yang mengandungi bahan-bahan segar seperti sayur, daging, dan tenusu segar. Untuk makanan yang dibuat dengan bahan pengawet, warnanya mungkin boleh mengelirukan dan Anda kena perhatikan tanda-tanda yang lain. Tips yang ketiga, tengok makanan dah berlendir, bila pegang melekit pula. Anda masak nasi atau mie goreng pada waktu pagi untuk sahur, makan tak habis, kemudian berniat nak jadikan juadah berbuka. Selepas tu, tengok makanan dah berlendir. Jangan makan, diulangi, jangan makan. Kalau tengok makanan dah berlendir, itu merupakan salah satu tanda makanan tu dah basi dan tak selamat untuk dimakan. Lendir tersebut terhasil akibat makanan yang dicemari oleh bakteria. Antara makanan yang mudah berlendir bila sudah basi ialah nasi, mie goreng, sayur, dan sebagainya. Keempat, cuba hidu. Kalau bau busuk dan tengik, lebih elok dibuang sahaja. Menurut garis panduan Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, makanan yang berbau busuk dan tengik ialah salah satu tanda makanan tersebut sudah basi dan mereput. Walaupun kita melihat makanan tersebut masih nampak elok dari segi rupanya, tapi jika berbau tengik, lebih selamat untuk tidak dimakan dan dibuang sahaja dari mendedahkan diri Anda terhadap risiko keracunan makanan. Tak naklah ada yang sakit perut masa berpuasa nanti. Tak pasal-pasal ada yang kena berbuka puasa pula nanti. Dah kena ganti pula puasa lain hari. Nanti susah kan? Kelima, pelik pula rasa dan tekstur makanan ini. Kalau makanan tu tak berkulat, tak berlendir, bau pun tak busuk, tiba-tiba Anda makan, rasa pelik dan basi pula. Tekstur makanan pun dah lain. Itu maksudnya makanan tu dah tak selamat untuk dimakan. Kita ambil contoh buah apple. Apple sepatutnya rasa manis dan mempunyai tekstur yang rangup. Kalau apple tersebut rasa masam dan lembik, itu bermaksud apple tersebut sudah tak selamat untuk dimakan. Sama juga halnya dengan makanan yang dimasak seperti nasi. Kalau nasi itu dah berbau keras dan masam, teksturnya pula menjadi terlebih lembik atau terlalu keras, itu menandakan nasi tersebut sudah basi. Kesimpulannya, kita kena sentiasa berwaspada apabila melibatkan makanan yang kita makan. Terutamanya bulan Ramadan ni supaya puasa kita pun terjaga. Tak salah nak masak dalam kuantiti yang banyak untuk menjimatkan masa. Tapi pastikan makanan tersebut tidak basi untuk elak pembaziran. Kalau puasa rasa selalu sakit perut, mungkin juga disebabkan gastrik. Baiklah murid-murid, nampaknya kita telah sampai di penghujung siaran ini. Cikgu berharap kamu semua dapat mengenal pasti dan juga mengetahui makanan yang masih elok, basi, ataupun yang rosak. Jangan lupa buat latihan yang telah cikgu tuliskan di bawah video ini. Sampai berjumpa lagi. Selamat belajar murid-murid. Assalamualaikum. Bye-bye. Hello.
to ignore. When every little thing you do, I do adore. Every little thing, ba ba ba. Every little thing, ba ba ba. Every little thing you do, I do adore.